Salam sayang semua. Okay, hari ini kita sambung lagi dengan bab 4 hukum set. Tapi hari ini kamu akan belajar berkenaan dengan menyelesaikan masalah yang melibatkan set. Hari ini kita belajar ini last sekali. Okay, kita tengok apa dia contoh menyelesaikan masalah yang melibatkan set. Okay, katalah kamu ada sebuah luas segi 4 yang diberi sebagai 8 tambah set 10 cm persegi. Satu daripada sisinya mempunyai panjang set 5 tambah set 2 cm. Cari panjang sisi yang satu lagi dalam bentuk A set 5 tambah dengan B set 2. Okey, dia bercerita tentang apa ni? Dia bercerita tentang luas sebuah segi 4. Jadi kita ada segi 4 dengan panjang sisinya ni set 5 tambah set 2 dan yang lagi satu tak tahu. Okey, kalau tak tahu kita letak dia just letak dia sebagai X. Okey, sekarang apa yang telah diberikan di dalam penyataan ini? Dia telah beri luas. Luasnya apa? Luasnya adalah 8 tambah dengan set 10. Seterusnya kamu tahu bahawa luas adalah panjang darab dengan lebar, bermakna X ini darab dengan set 5 tambah 2. So tulislah. X darab set 5 tambah 2 sama dengan 8 tambah 10. Okey, sekarang kita nak X kan? X. X-nya di sini. Jadi, set 5 tambah set 2 ni pindahkan ke sebelah kanan. Jadi, kamu ada 8 tambah set 10 per dengan set 5 tambah set 2. Okey, sekarang. Jawapan ini boleh diterima ke? Of course tak boleh. Kerana apa? Ya, betul. Kerana di penyebutnya ni ada set. Sedangkan kita tak boleh ada penyebutnya dalam bentuk set sebagai jawapan terakhir kamu. Okey, jadi apa nak buat ni? Nak hilangkan set. Ingat balik pelajaran sebelum ni. Macam mana? Okey, ya betul. Kena darab dengan set konjugat dia. Set konjugat nak tengok atas yang pengangka ke nak tengok penyebut? Ya, kena rujuk pada penyebut. Okey. Jadi, set konjugat untuk ini adalah set 5 tolak dengan set 2. Jadi, kamu kena darab dengan set konjugat dia. Okey. Betul. Bagus awak dah ingat. Okey, itu dia. Darab dengan set konjugat dia. Ni, set 5 tolak set 2. Ni. Okey, lepas itu kena buat apa? Lepas itu kamu darab 1 per 1. Darab macam biasa, 8 darab set 5 tolak 8 darab set 2 tambah set 10 tambah set 5 darab set 5, kemudian tolak sini tolak set 10 darab dengan set 2. Okey, yang penyebutnya ni yang penyebutnya ni kamu nak buat satu-satu pun boleh, tapi kalau kamu ingat pelajaran sebelum ini, kamu boleh ringkaskan terus ini menjadi ni A square B square. Ni A sini B, ini A sini B. Ini A B, sini A B. Jadi ini boleh diringkaskan menjadi set 5 square tolak dengan set 2 square. Okey, jadi satu persatu lah awak tulis. So kamu akan dapat ini. Dah satu-satu. Ini kamu menulis ini patutnya. Okey, seterusnya kamu ringkaskan. Okey, mana-mana yang boleh ringkaskan. Okey, yang ini saya hanya letak bawah, padahal kamu dah boleh terus ni ringkaskan yang penyebut dia ni. Okey, yang ini set 5 square. Set 5 square ingat balik. Set 5 darab set 5 dapat 5. Set 2 darab set 2 dapat 2. Okey, nampak dah tak ada bentuk set dah sekarang. Jadi apabila diringkaskan yang penyebut ni, tengok. Cari sebutan yang serupa. Yang set 5. Mana lagi set 5? Okey, sini. Ujung ni set 5. Bermakna 8 tolak 2. Kamu akan dapat 6 set 5. Yang ini set 2 dengan set 2. Akan jadi negatif 8 tambah 5. Kamu dapat negatif 3 set 2. So, ini boleh ditulis menjadi okey. Okey, nampak? Penyebutnya dah tak ada set lagi. Okey, inilah jawapan kamu kan, dah tak ada set. Tapi boleh ke diterima jawapan ini? Ingat balik soalan tadi. Yang asal tadi dia kata jawapan mesti ditulis dalam bentuk A set 5 tambah dengan B set 2.
Jadi yang ini masih tak boleh diterima. Lagipun memang tak boleh diterima sebab ianya boleh diringkaskan lagi. Nampak ada 6, ada 3 sini, ada 3 dan ada 3. Jadi apabila diringkaskan, kamu akan dapat ini. Nampak dah ini. Dan ini juga adalah dalam bentuk yang sama. Ini seperti yang dikehendaki dalam soalan. Okey. Jadi tak boleh, jangan tinggalkan jawapan ini. Okey. Kamu tulis panjang sisi satu lagi ialah 2/5 tolak 2 cm. Dan ingat unitnya kena betul. Okey, itu contoh penyelesaian soalan yang pertama. Apa contoh yang lain? Okey, contohnya kalau kamu ada ini. Selesaikan persamaan set 2 tolak 7x tambah 2x sama dengan 10. Kalau kamu dapat soalan begini, ingat aim kamu adalah untuk mencari x. Mencari x. Jadi macam mana nak cari x? Okey, tengok cara dia ya. Okey, kalau dalam kes ini kamu ada set di sini, sini ada 2x. Jadi kamu boleh buat apa? Pindahkan yang 2x tu ke sebelah kiri. Okey, apabila dah pindah sebelah kiri, kamu akan nampak belah kanan pindah belah kanan, belah kiri pula. Okey, yang ini ni ada set. Okey, ingat aim kita adalah untuk menghilangkan set ini. Jadi ingat balik kalau kamu ada set ni, nak buat apa untuk hilangkan? Ya, kena darab dengan set konjugat. Set konjugat untuk yang ini apa? Ya, set konjugatnya tetap sama. 2 tolak 7x. Iaitu dalam arti kata lain, kita kuasakan kedua-dua belah persamaan. Kuasakan kedua-dua belah persamaan. Ingat kiri dengan kanan kena kuasa. Tak boleh sebelah sahaja. Dah tak balance kalau sebelah sahaja. Okey. Seperti biasa, set 2 tolak 7x. Kalau kuasa 2, kamu akan dapat balik 2 tolak 7x. Yang ini akan dapat 4x kuasa 2. Okey, nampak? Dah ada quadratic equation dekat situ. Dah ada persamaan kuadratik. Okey, bila dah ada bentuk ini, apa lagi? Kamu kena tulis mula dalam bentuk persamaan. Persamaannya tu boleh ditulis menjadi ni. 4x kuasa 2 tambah 7x tolak 2 sama dengan 10. Okey, seterusnya buat apa? Tengok, boleh factorize ke tak boleh? Okey. Kalau kamu tekan calculator pun, definitely ini boleh factorize. Okey, nampak? Jadi, apabila boleh factorize, kamu dah boleh tahulah nilai dia apa. X sama dengan 1/4 dan yang lagi satu adalah negatif 2. Okey. Sekarang, jangan terlalu excited. Kerana apa? Kedua-dua jawapan ini tidak boleh diterima. Okey. Hanya satu saja sebenarnya yang boleh diterima. Macam mana kita nak semak? Nak semak senang saja. Masukkan kembali nilai X ni yang pertama ke dalam X ni, ke dalam persamaan. Masukkan ni. Okey, kita test. Dapat kosong ke tak dapat kosong? Kalau dapat kosong, 1/4 ini diterima sebagai jawapan. Kalau dia tak dapat kosong, bermakna 1/4 ini kita tak boleh terima sebagai jawapan ataupun nilai X yang akan memuaskan persamaan di atas. Sama juga dengan yang negatif 2 ni. Awak gantikan dia dalam ni. Awak gantikan balik dalam persamaan. Tengok dapat kosong ke tidak. Okey, sekarang kita gantikan. Jika X 1/4. Gantikan dalam persamaan. Kira total. Kamu akan dapat nilai dia sama dengan 1. Okey, 1 awak tengok. Patutnya dapat kosong. Tapi dia tak dapat kosong. Dapat 1. Tengok dah tak boleh diterima sepatutnya. Tak sama dengan kosong. Part ini. Jadi ini 1/4 tak dapat diterima. Tak boleh diterima. Kita reject dia. Okey. Yang lagi satu negatif 2 ni boleh diterima tak? Selalunya lah kalau 1 ni dah reject ni, biasanya lagi 1 ni akan boleh diterima. Tapi kita test. Tak apa. Kita test. Ganti. Kira set 16 adalah 4. 4 tolak 4 adalah 0. Okey dah. Sama Sama. Maka X sama dengan negatif 2 itu boleh diterima. Jadi jawapannya yang perlu anda tulis adalah
X sama dengan negatif 2 sahaja. Tak boleh. Kalau awak tinggalkan yang ini ni, jawapan kamu tak diterima. Salah. Okey. So, itu saja contoh penyelesaian masalah yang melibatkan set. Saya harap kamu semua terang, jelas. Dan kita jumpa lagi next time. Bye.